طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surah Al-Murabbitin, para asatizah, guru-guru, seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnia-Nya yang dikurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita berada pada 13 Zulhijjah, masuk je Maghrib. Kita sudah berada pada hari ketiga Tasyrik, hari Tasyrik yang ketiga. Jadi antara cara-cara untuk kita, ataupun antara perkara-perkara yang patut kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita suatu benda yang penting, iaitu petunjuk. Kita kena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana telah memilih kita di kalangan manusia yang ramai ini. Kita diberi petunjuk, dan kemudian selain diberikan petunjuk, kita juga Allah Subhanahu wa taala kurniakan istiqamah di atas petunjuk. Kita kena bersyukur banyak tuan-tuan. Kita boleh beristiqamah pula di atas petunjuk. Dan setelah kita beristiqamah di atas petunjuk, kita menang pula di atas apa-apa sahaja halangan ataupun dugaan ataupun hasutan yang diberikan kepada kita. Kita menang pula. Syaitan pujuk kita, tak payahlah puasa kan. Jadi kita tahan, kita puasa juga contoh dan kita menang. Betul, syaitan hasut pula, tak payahlah buat korban. Kita menang. Tak payahlah pergi haji, kita pergi haji, dan kita menang di atas petunjuk. Kita menang daripada hasutan-hasutan itu. Dan cara untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk, petunjuk yang diberikan kepada kita adalah dengan bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Takbir juga lambang kita syukur di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu membesarkan Allah di atas petunjuknya ke atas kamu. Jadi tuan-tuan, kita berbakilah, maknanya 13 Zulhijjah, waktu-waktu sunat untuk kita bertakbir, maka kita berada di hujung-hujung lah. Takbir itu ada dua tuan-tuan, satu dipanggil mutlak dan satu muqayyad. Mutlak ni bermula daripada 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sebelum Maghrib. Maghrib esok lah, esok punya Maghrib. Daripada 1 itu mutlak ni anytime, anywhere, takbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz takbir pun sebenarnya ada beberapa, sebenarnya tidak ada lafaz takbir yang diriwayatkan daripada Nabi pun. Kita ambil daripada asar sahabat. Jadi ada dua lah yang popular. Satu, Allahu Akbar, dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan satu lagi 3 kali. Yang betul Melayu kita buat tu kan. Jadi dua-dua betul, tak ada masalah. Kita nak pilih mana-mana pun tak apa. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 3. Itu 3. Yang biasa kita buat adalah 3 kan. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang tadi saya takbir tadi bukan saja tak nak buat lagu kan, nak lain sikit. Kalau lagu kan, lagu tu dia lomau sangat. Kadang kita teringat kampung lah, apalah kan. Susah ayo kan. Jadi takbir tu seronok semangat. Okey, yang tu takbir mutlak. Bila-bila kita boleh takbir. Naik balik ke, naik kereta takbir. Lambang kita berterima kasih kepada Allah di atas petunjuknya. Dan satu lagi dipanggil takbir muqayyad. Mutlak dan juga muqayyad. Muqayyad ini diiringi selepas salat secara berjemaah, solat fardu secara berjemaah. Cumanya
mungkin ditanya kan, bila sebenarnya nak takbir ni? Adakah terus bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tahu Allahu Akbar, adakah macam tu? Jadi para ulama melihat tidak ada riwayat macam tu kan. Jadi balik kepada asal, iaitu kita mendahulukan zikir-zikir utama selepas salat. Zikrus salah, iaitu kita istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu boleh takbir. Ada yang sebahagian yang kata zikir sampai habis. Sehingga sampai habis, makna la ilaha illallah sampailah tasbih 33, lepas tu baru takbir muqayyad. Kalau macam tu boleh juga, tapi dah habis lah orang. Semua dah balik lah kan. Jadi tak nampaklah syiar tu kan. Jadi tak ada masalah untuk kita bertakbir. Cuma mungkin sebahagian salaf tak suka takbir dengan satu suara kadang-kadang. Dia orang punya takbir sebenarnya dulu mungkin takbir masing-masing kan, Allahu Akbar. Cuma kalau tak ada siapa yang start, tak adalah siapa pun bertakbir. Itulah masalahnya kan. Tak ada yang takbir, tak adalah takbir kan. Jadi kita takbir sebenarnya Allahu Akbar. Orang ni Allahu Akbar, orang ni pun la ilaha illallah pun macam tu pun ada kan, yang satu suara. Jadi tak ada masalah. Bagi saya tak nampak masalah yang begitu besar. Melainkan baca Quran dengan satu suara, yang tu mungkin ada masalah. Macam baca Yasin ramai-ramai kan. Yang tu masalah, sebab ulama banyak tak bagi tu. Baca Yasin dengan baca Al-Quran dengan satu suara kan, Yasin wal Quran. Sebab nanti akan ada yang berhenti, ada orang yang sambung, lepas tu yang berhenti tu sambung terus di tengah-tengah kan. Al-Quran masalah, Al-Quran yang ni tak boleh lah. Tapi kalau macam takbir, saya tak nampak ada masalah sangat. Al-Quran tu nampak silap dia tu, yang seorang curi nafas kan. Macam-macam kita buat kesalahan waktu kita baca Quran dengan satu suara. Di Al-Quran ini tu terbaiknya adalah kita apa kita panggil? Tadarus. Tadarus maknanya seorang baca, seorang dengar, seorang baca, seorang dengar. Itu yang terbaik. Okey, kita patah balik kepada kita punya kitab tuan-tuan. Kita kitab kita namanya adalah Syarah Aqidah Wasithiyah. Syarah, jadi bila sebut syarah maknanya ada asal dia. Kitab asal dia adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Lepas tu ulama lain tulis syarah balik kepada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Okey. Jadi saya kira kita berada hari itu pada matan yang ketiga. Matan yang ketiga iaitu wahwal. Kalau yang siapa yang ada kitab terjemahan Indonesia ni, muka surah 40 lah. Wahwal imanu billahi, iaitu beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi dia nak cerita pasal akidah seorang Muslim itu, apa benda yang perlu dia faham tentang akidah. Jadi akidah ni sebenarnya adalah akidah yang paling asas untuk orang Islam. Okey, apa dia? Wahwal imanu billah, iaitu beriman dengan Allah. Jadi yang ni juga kita dah syarahkan tentang beriman dengan Allah, dan apa yang patut kita beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan juga malaikat. Jadi malaikat-malaikat pun kita dah sebut juga beberapa orang malaikat yang perlu kita beriman dengannya. Kita tak boleh tolak, sebab nama-nama itu disebut secara sharih, secara jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kita tak boleh tolak. Dan tak percayalah dengan malaikat Mikail misalnya, tak boleh. Mikail tak ada, yang lain ada, Mikail tak ada. Jadi tak boleh juga, sebab ada disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Kalau kita tolak tu maknanya kita tolak sebahagian daripada Al-Quran. Tak boleh. Okay. Lagi apa lagi? Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Ingat tuan-tuan, ada berapa kitab-kitab yang patut kita beriman? 5 atau 6? 5 atau 6. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu 4 lah yang biasa kita dengar kan. Apa lagi? Suhuf, Suhuf Ibrahim wa Musa. Kalau kita kira Suhuf Ibrahim satu, Suhuf Musa satu, jadi 6 lah. Tapi kalau kita anggap Suhuf Musa itu Taurat, sebagian ulama kata Suhuf Musa itu adalah Taurat, jadi kita 5 lah. Jadi ada 5 atau 6. Dan juga
rasulnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi 4 perkara kita dah sebut pada pertemuan yang lalu. Jadi kita nak masuk, baki lagi 2 pada matan yang ketiga itu, wal ba'thi ba'dal maut, wal ba'thi ba'dal maut, dan kebangkitan selepas mati. Jadi orang yang beriman juga, kalau dia kata dia beriman, dia mesti percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, dan juga kebangkitan selepas mati. Kita mesti yakin dan percaya bahawa kebangkitan pasti berlaku. Yang tu wajib lah. Saya rasa ada yang mati dalam perut ikan paus tu, tak ada dibangkitkan dah. Yang dalam kubur je, yang tu pun salah, tak boleh. Dia mesti semua sekali. Bagaimanapun dia mati, Allah Ta'ala pasti akan bangkitkan kesemuanya. Jadi kita tengok pada muka surat, syarah pada muka surat Al-Ba'su ataupun Wal Ba'si Ba'dal Maut, pada muka surat 54. Jauh dah. Matan tu 40. Jadi kita kena stick pada matan tu. Kita kena tengok 40 matan tu. Jadi bagi kita kadang-kadang tulis banyak-banyak tu kita lost kat mana ni kan. Okey. Surat 54, wal ba'si ba'dal maut, maknanya kebangkitan setelah kematian. Jadi al-ba's membawa maksud dia macam dikeluarkan daripada tanah tu. Macam itulah maksudnya. Jadi ini adalah keyakinan yang paling, antara yang maksudnya keyakinan yang penting di dalam orang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang kafir mereka tidak beriman dengan benda ni. Sebahagian orang kafir tidak beriman. Sebahagian ada yang beriman, contohnya golongan Nasrani dan juga Yahudi. Dia orang percaya kita semua akan dibangkitkan esok. Tetapi sebahagian agama yang lain seperti Hindu sebagai contoh, Hindu dia percaya tak ada tak bangkit selepas mati ni? Tak. Dia tak bangkit. Dia maksudnya kita mati esok, kita mati, bila kita mati roh kita akan dimasukkan dalam rahim balik dan kita akan pusing balik. Jadi orang kau, jadi binatang kau. Dalam kitab dia apa nama? Upanishad, kitab Hindu ni. Dia kata kalau seseorang itu mati dan dia orang baik, dia akan hidup balik, roh dia tu akan dimasukkan dalam rahim golongan-golongan Brahmin. Brahmin ni kasta atas lah di India tu. Jadi kalau dia ni mungkin dulu paria yang di bawah-bawah sahaja kan, mati esok tapi dia orang baik, dia mati, roh dia akan masuk dalam rahim golongan-golongan yang kasta atas ni, macam Brahmin, kesatria dan sebagainya, kalau orang baik. Tapi kalau dia orang jahat, dia akan masuk di dalam rahim anjing ataupun khinzir. Jadi dia akan hidup balik jadi binatang. Yang tu karma. Karma. Dan sebahagian orang Islam pun ada yang macam nak terpercaya dengan karma ni. Yang tu kepercayaan Hindu ataupun Buddha lah. Okey. Di kalangan mereka juga ada yang rasa tidak akan, bila mati habislah kan. Macam mana Tuhan nak hidupkan balik? Dah hancur kan. Okay, Allah SWT ceritakan tentang mereka-mereka ini. Perangai dia sama, zaman tu dah ada dah, dan zaman sekarang pun ada. Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Setelah mati dalam kubur, tak mungkin dibangkitkan balik. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi, demi Tuhan, bahkan demi Tuhan, latub'atsunna, kamu benar-benar akan dibangkitkan. Okey, jadi satu ayat ini cukuplah untuk kita beriman kan. Kita beriman bahawa kita nanti pasti akan dibangkitkan. Jadi ada banyak lagi firman Allah, antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, muka surat 55 tu. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu selepas daripada itu telah menjadi mayat ataupun mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat, iaitu hari kebangkitan, tub'atsun,
dibangkitkan. Kamu semua akan dibangkitkan. Jadi kita bila dengar ayat ni, orang-orang yang beriman dengar ayat ni, kita yakinlah bahawa kebangkitan itu adalah pasti. Okey. Tengok sikit dekat bawah tu, soal 55 tu. Ingatlah pertemuan yang pasti terjadi ini agar engkau beramal sebagai bekal untuk menghadapinya. Jangan sampai engkau berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat dengan tangan kosong sama sekali dari amal saleh. Lihatlah apa yang telah engkau lakukan untuk hari perpindahan. Lihatlah apa yang telah engkau lakukan untuk hari pertemuan tersebut. Kerana kebanyakan orang pada hari ini hanya melihat apa yang mereka lakukan untuk dunia, padahal dunia ini di mana mereka beramal untuknya juga tidak diketahui apakah mereka mendapatkannya atau tidak. Terkadang seseorang merencanakan sesuatu pekerjaan dunia untuk besok atau lusa, akan tetapi dia tidak sampai pada besok dan lusa. Jadi kadang-kadang dunia ni tuan-tuan, apabila kita buat sesuatu, kita cadang, kumpul duit sikit-sikit nak beli tanah, ataupun beli tanah tu macam lambat sikit, beli kereta Mercedes, simpan duit. Adakah kita akan dapat? Kita pun tak tahu kita dapat ke tidak. Nak buat sesuatu esok ni, nak pergi jumpa orang sekian-sekian, adakah kita akan dapat? Kita pun tak pasti kita akan dapat, tuan-tuan. Jadi hari kebangkitan juga tuan-tuan merupakan tanda ataupun suatu bukti keadilan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluk-makhluk. Tuan-tuan, kita cuba bayang, kita bersusah payah buat sesuatu kebaikan, ataupun apa-apa sahaja kebaikan kita buat, kita tolong orang. Lalu kalau kita mati dan kita tak dapat apa-apa, kita mati, kalau kita punya kita mati dan kita habis hancur macam tu je, di mana keadilan Allah Azza wa Jalla? Kalau kita misalnya dianiayai oleh seseorang, orang tu tindas kita, kita punya tanah, dia ambil tanah kita, kita tak boleh nak buat apa. Kita orang kampung, dia orang ada jawatan. Jadi kalau tidak ada hari kebangkitan, di manakah keadilan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hamba? Okey. Jadi itu adalah, jadi saya tak syarah banyak sangatlah tentang hari kebangkitan ni. Kita langkau matan yang seterusnya, matan yang seterusnya. Hari kebangkitan ni saya ingat clear lah untuk kita, kan. Hari kebangkitan ni susah nak kata kau percaya tak hari kiamat, kan. Susahlah kita nak cari orang Islam yang tak percaya. Memang kita percaya, kita semua akan dibangkitkan. Okey, kita pindah kepada matan yang seterusnya. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman dengan takdir, ataupun ketentuan Allah, baiknya dan buruknya. Baiknya dan buruknya. Ini adalah rukun iman yang keenam. Qadar adalah takdir, ketetapan, ketentuan. Qadar ni perkataan datang daripada kadar tu. Allah kadarkan kita banyak ni, Allah kadarkan orang tu banyak tu, hanya tu qadar, takdir. Allah telah menulis takdir segala sesuatu 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yang ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah Taala telah menulis takdir hamba-hamba dia. Orang ni akan dapat ni, orang ni akan mati ni, tentu dia, ketentuan dia tu telah ditulis 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi lagi. Maksudnya lama sudah, lama sudah kita ini ditulis. Okey, apa lagi masalah dia? Allah SWT sebut dalam Al-Quran, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah, dia mengetahui apa sahaja yang di langit dan juga di bumi. Inna dzalika fi kitab. Yang demikian itu ada pada kitab, yakni ketentuan. Kitab dalam bahasa Arab tuan-tuan, kitab maksud dia apa? Buku. Katabah maksud dia buku. Katabah tulis, kitab buku. Tapi bila dalam Al-Quran ditulis maksud kitab, dia boleh membawa makna ketetapan Allah, ketetapan Allah. Sebab tu kita baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba itu katabah tu ditentukan, ditetapkan. Katabah itu. Jadi
inna dzalika fi kitab. Yang demikian itu ada di dalam ketetapan Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah yasir, mudah sahaja, mudah sahaja di sisi Allah. Okey. Okey, jadi ada satu masalah orang percaya tentang takdir ni. Yang ni juga diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Orang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ada orang ni dia buat buruk, dia buat satu keburukan. Lalu dia tanya orang yang buat keburukan tu tadi, lepas kita tanya kenapa kau buat macam ni, dia cerita dekat Abdullah bin Mas'ud, orang yang buat keburukan tu tadi cakap, sesungguhnya ia ada di dalam ketentuan Allah. Allah dah tentukan aku, maksudnya aku buat jahat ni sebab Allah dah tentukan aku buat jahat. Jadi aku buat macam mana kan, bukan aku yang nak buat, Allah dah tentukan aku. Yang ni juga kesalahpahaman tentang qadar, qadar Allah ataupun qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala dia dah tulis, maknanya dia dah tahu. Maksudnya qadar ni Allah bukan wajibkan orang ni bila dah tulis dia mesti buat macam tu, tak. Tapi Allah dah tahu dia akan buat. Sebenarnya ilmu Allah dah tahu. Dah tahu dia akan buat yang tu. Tapi adakah Allah paksa dia buat? Tak. Pilihan di atas tangan dia. Tetapi Allah tahu tak dia akan pilih mana satu? Allah tahu. Ibnu Mas'ud dengar benda tu, Ibnu Mas'ud pun marah, dan Ibnu Mas'ud kata ilmu Allah terhadap apa yang dia buat, tetapi pilihannya bukan daripada ilmu Allah. Apa yang dia pilih tu bukan disebabkan ilmu Allah tu, bukan. Ilmu Allah tahu. Contoh dia macam ni lah tuan-tuan. Kita ada anak murid kan, kita cikgu matematik, kita tahu kita cikgu matematik SPM kan, kita tahu, kita boleh tahu dalam kelas ni ada 30 orang, yang akan dapat A ni 3 orang dah. 3 orang daripada 30 orang. Yang lain ni tak ada lah, kian salam lah nak dapat A. Demikian itu pengetahuan cikgu berdasarkan pemerhatian dia. Cikgu tahu, boleh tahulah 3 orang ni dia dapat A. Tengok betul-betul keluar result 3 orang tu yang dapat A. Demikian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah bukanlah kita nak bagi contoh, sebab ilmu cikgu tu tak pasti, tak tahu kan, tapi Allah Maha mengetahui dengan ilmunya. Jadi jangan kita kata Allah dah tentukan saya buat macam ni, nak buat macam mana. Yang tu salah. Yang tu kalau kita faham macam tu, dipanggil satu mazhab di dalam agama ni dipanggil Jabariyah. Jabariyah. Allah Ta'ala dah tetapkan. Yang tu salah. Allah tak paksa mana-mana hamba dia untuk pilih neraka. Kita yang pilih. Okey, yang tu berkenaan dengan takdir, tuan-tuan. Jangan kita rasa Allah dah tentukan. Yang tu jawapan yang salah. Okey. Kata Syekhul Islam tadi, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qadar, ketetapan Allah, baiknya dan juga buruknya. Kita beriman yang baik dan yang buruk itu sebenarnya adalah apa yang Allah Ta'ala dah tulis, ataupun Allah dah tahu. Ilmu qadar ni, bila kita kata qadar adalah Allah dah tahu. Manusia itu ditulis tu maknanya Allah dah tahu dia akan buat yang tu. Tetapi boleh tak kita sandarkan perkataan keburukan yang kita buat itu, kita sandarkan dengan Allah Ta'ala? Boleh tak? Kalau kita sandarkan, ya hakikatnya betul daripada Allah, tetapi disebabkan adab, kita tak boleh sandarkan kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, wallazi yut'imuni wa yasqini. Allah lah yang memberi aku makan dan Allah lah yang bagi aku minum. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim tak sebut buruk tu. Dalam hal ni makan minum baik, sakit tak baik kan, tapi dia tak sandarkan kepada Allah. Dia kata apabila aku sakit, dia yang bagi aku makan dan dia bagi aku minum. Dia tak kata dia bagi aku sakit, tak. Dia kata aku sakit, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi adab kita kepada Allah SWT, jangan kita kata kita sandarkan perkara-perkara buruk kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa iftitah pun ada Nabi sebut. Antara doa iftitah yang sunnah yang kita sebut adalah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Yang ni hadis hadis maknanya Allahu akbar wajjahtu wajhiya lillazi. Kita tak start dengan Allahu akbar. Allahu akbar kabira tu betul juga daripada hadis, tapi dia adalah gabungan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu kita sambung wajjahtu. Yang tu dua hadis yang berbeza. Kita gabungkan. Ada ulama kata bagus sambung, ada gabung, ada yang kata asing-asing lagi bagus, macam-macam lah. Tak apa. Yang nak ceritanya dalam bacaan wajjahtu, kalau kita baca dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, bawah tu Allahumma ghfirli zunubi jami'ah. Dalam matan tu ataupun dalam doa tu ada sebut Allahumma ghfirli zunubi jami'ah wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik wasyarru laysa ilaik. Ada perkataan tu wasyarru laysa ilaik. Kebaikan itu semuanya ada di dua tangan engkau, dan kejahatan bukan disandarkan kepada engkau. Jadi Nabi dalam doa iftitah pun ajar kejahatan itu kita tak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kitab tu wasyarru laysa ilaik. Okey, tengok muka surat 58. Saya ni langkah-langkah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan okey, boleh tuan-tuan yang ada kitab ni mungkin poning sikit, mana ni kau baca sini, baca sana. Okey, sekarang kita buka muka surat 58 pula. Okey. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengetahui keburukan yang ditulis kepadanya, keburukan ni apa tuan-tuan? Baik itu macam mana? Baik itu ada benda yang Allah cipta baik untuk kita. Allah bagi kita lembu, Allah bagi kita rumah, Allah bagi kita kenderaan. Lembu tadi untuk makan. Ada tak benda buruk? Ada. Contohnya Allah ciptakan juga kalajengking, Allah ciptakan ular, Allah ciptakan buaya. Banyak benda yang berbahaya. Mungkin terkena kepada orang lain, mungkin terkena sebahagian kepada kita. Tapi adakah semua yang buruk itu tidak ada kebaikan? Tidak. Walaupun ditulis kejahatan, bukan kejahatan, keburukan kepada kita, tetapi bukan semuanya mesti benda buruk. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata, telah nampak keburukan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebahagian daripada apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan ataupun supaya nanti mereka itu akan kembali. Jadi Allah bagi tahu rosak bumi ni, nampak kerosakan tu semua disebabkan tangan manusia. Kenapa Allah bagi berlaku kerosakan itu? Supaya mereka yang buat tadi tu ataupun orang ramai rasa terhadap apa yang telah mereka lakukan, dan supaya nanti mereka itu kembali balik kepada Allah. Jadi keburukan semua tu, walaupun kita akan rasa keburukan, tetapi ada kebaikan di hujung tu. Jadi bukan semua keburukan mesti tidak baik. Tidak baik. Okey. Okey, kita tengok muka surat 58 tu, di bawah sekali tu. Sedangkan berkaitan dengan masalah-masalah kauniyah, alamiah yang bersifat qadariyah, ada sesuatu yang merupakan keburukan dari segi ia sebagai sesuatu yang ditakdirkan. Penyakit misalnya, jika manusia sakit, maka tanpa ragu ia adalah buruk baginya. Jadi maksud kat sini adalah kalau manusia itu sakit, baik ke buruk? Buruklah. Allah, kita sudah ditulis ataupun Allah dah tahu kita akan sakit. Adakah mesti buruk sakit itu? Tak. Akan tetapi sebenarnya ia mengandungi kebaikan. Di antara kebaikannya adalah melebur dosa-dosa. Allah Ta'ala nak takdirkan kita, nak kurangkan sikit kita punya kejahatan itu, dia bagi kita sakit.
Kita rasa sakit ni buruklah kat aku ni, sedangkan Allah takdirkan di sebalik keburukan itu kebaikan, iaitu hilang dosa kita. Sebab tu apabila Nabi SAW melawat orang sakit, dia sebut apa? Tahur insya-Allah. Tahur ni adalah sebagai supaya ia menjadi benda yang menyucikan. Tahur ni bila kita sakit, kita sabar, tahur, dia akan jadi satu alat yang mensucikan dosa kita. Nabi sebut tahur insya-Allah. Insya-Allah dia jadi sesuatu yang membersihkan kita. Bisa jadi bisa jadi bahasa Indon lah kan, bisa jadi ada orang yang memiliki dosa-dosa yang tidak terlebur oleh taubat dan istighfar kerana adanya penghalang, misalnya kerana niatnya yang tidak benar terhadap Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang mungkin berdosa tetapi dia dah istighfar tapi Allah tak ampunkan. Allah kata macam mana nak ampunkan dia? Allah bagi dia sakit. Allah dah tulis untuk dia kesakitan. Lalu dia diserang penyakit sebagai hukuman, maka dosa-dosa tersebut terleburkan, dileburkanlah. Di antara kebaikannya juga adalah bahawa manusia tidak mengetahui kadar nikmat sihat yang Allah berikan kepadanya kecuali pada saat dia sakit. Tuan-tuan, apabila kita sakit, waktu tu kita tahu betapa nikmatnya bangkit pagi, berjalan, datang masjid, balik breakfast dekat kandang kambing, kat simpang kandang kambing contoh jadi kita rasa nikmat. Kita takkan rasa nikmat itu melainkan setelah kita kehilangannya. Kehilangan tu selama-lamanya ataupun kehilangan itu sementara. Kehilangan selama-lamanya contohnya ketiadaan ibu bapa kita. Jadi kita masa ada tu kita pun tak rasa sangat nak balik. Bila dah tak ada kita rasa kayak siapa saya nak bercakap. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang dia nak mengingatkan nikmat sehat itu dia bagi kita sakit, supaya nanti kita juga yang akan jaga kesihatan kita. Kita semua sekarang ini sihat dan kita tidak mengetahui harga sihat tersebut. Akan tetapi jika sakit datang, kita baru menyadari harga sihat. Kesihatan ini adalah mahkota di kepala orang-orang yang sihat, dan ia tidak diketahui kecuali orang-orang yang sakit. Jelas ini adalah baik di mana kamu menyadari harga sebuah nikmat. Okey, ada satu lagi hikmah daripada kesakitan. Di antara kebaikan lainnya adalah bahawa bisa jadi penyakit tersebut mengandung sesuatu yang justru membunuh penyakit di dalam tubuh, di mana ia tidak bisa sembuh kecuali dengan sakit. Para doktor menyatakan bahawa penyakit-penyakit tertentu membunuh bakteria-bakteria penyakit tertentu di dalam tubuh dan engkau tidak mengetahuinya. Okey, yang ni Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin cuba bercakap dari aspek sains. Dia berdasarkan sains, dia kata dia ambil mana-mana kajian doktor, maknanya ada jenis-jenis penyakit ni boleh menyebabkan penyakit tu tak boleh hilang. Makan suplemen ni, makan ubat ni, dia tak boleh hilang. Dia hanya boleh hilang sakit tu dengan sakit. Bila sakit, kita tahu badan kita akan keluarkan sel-sel darah putih kan, semua antibody kita akan keluar. Dengan benda itu baru boleh matikan penyakit yang ada dalam badan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita sakit dan kita rasa buruklah sakit ni, sedangkan dia adalah kebaikan yang lebih baik untuk kita. Jadi tuan-tuan, sabar di atas musibah, kerana bukan semua yang buruk itu mesti buruk. Okey, kesimpulannya daripada matan ni tadi, wal imanu billah, semua ni tadi, iman Allah, 6 benda yang kita beriman ni, kesimpulannya ini kesimpulan tentang qadar. Pertama, keburukan yang disandangkan kepada qadar adalah keburukan dengan melihat kepada apa yang ditakdirkan Allah. Adapun takdir Allah itu sendiri, maka ia adalah baik secara keseluruhan. Dalilnya adalah sabda Nabi, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Okey, jadi kita nak khabar tadi, yang buruk-buruk tadi itu adalah takdir yang dituliskan kepada diri kita, bukan ketentuan Allah itu adalah buruk, tak. Allah kan takdirkan baik dan buruk. Bukan yang buruk yang kita masukkan tu takdir Allah tu, bukan, tapi takdir yang Allah bagi kepada kita ni, baik dan buruk. Sebab takdir Allah, apa sahaja fi'il ataupun perbuatan Allah semuanya adalah baik, tidak disandarkan benda yang buruk.
Okey, kedua, keburukan yang ada pada apa-apa yang ditakdirkan tidaklah bersifat total. Maknanya bukanlah semua keburukan itu mesti total buruk, tak. Akan tetapi ia adalah keburukan yang bisa menghasilkan perkara-perkara yang merupakan kebaikan. Jadi keburukannya adalah sesuatu yang nisbi. Nisbi maknanya dipanggil relatif. Boleh jadi, tak mesti. Dia tak mesti bila berlaku benda tu mesti jadi benda ni, tak. Dia boleh jadi benda ni, dia boleh jadi benda ni. Jadi buruk tak mesti akan hasilnya akan buruk, tak. Mesti boleh jadi baik, boleh jadi macam-macam. Demikianlah dan penulis sendiri akan menjelaskan tentang qadar dengan panjang lebar disertai keterangan tentang tingkatan-tingkatannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Jadi habis kita bahas tentang matan yang ketiga, iaitu iman kepada Allah, sampailah beriman dengan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada masa lebih kurang 10 minit, jadi kita akan baca sikitlah berkenaan dengan matan yang keempat. Okey, kita masuk matan yang keempat. Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi yang ada kitab muka surat 60. Matan yang keempat muka surat 60. Dan di antara iman dengan Allah itu adalah beriman dengan apa yang Dia sifatkan dengannya dirinya di dalam kitabnya, dan dengan apa yang Dia sifatkannya dengannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya nya kat situ. Boleh faham tuan-tuan? Kita beriman dengan Allah ni seperti mana yang Allah bagi tahu dalam kitabnya dan juga Rasulnya bagi tahu dalam hadisnya. Nabi SAW sebut tu apa yang Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang ada dalam hadis. Dua tu yang kita beriman dengan. Kalau kita nak beriman dengan Allah macam tu, kita asas dia yang tu. Bukan andaian kita ataupun Allah ni mesti macam ni, mesti macam ni, tak. Kita hanya beriman macam mana Allah bagi tahu. Itu sahaja. Itu kaedah dia. Okey. Jadi kalau kita perasan matan ini dia syarah balik yang matan yang tadi tu. Yang kita beriman dengan Allah, malaikat. Jadi dia start balik dengan Allah. Okey, Allah tu macam mana? Beriman seperti mana Allah sifatkan dirinya. Okey. Ya, tuan-tuan. Okey, jadi dia syarah balik tadi wa minal iman. Min itu maksudnya dari dari. Min maksud dia dari. Tapi dalam bahasa Arab ni min bukan mesti maksud dari sahaja. Min juga boleh membawa maksud sebahagian. Min juga maksud sebahagian iman. Kalau kita sebut apa tadi kataannya? Tak apalah, tak ada contoh. Sebahagian. Jadi bukan min mesti daripada. Okey. Jadi kalau maksud dia min itu adalah sebahagian, dan sebahagian daripada beriman dengan Allah itu. Jadi ia adalah salah satu daripada banyak cabang beriman dengan Allah. Okey, jadi penulis pun syarah. Ada 4 benda, dia ulang balik. Bila beriman dengan Allah mesti ada 4 benda ni. Apa dia? Allah itu wujud, Allah itu bersifat rububiyah, bersifat uluhiyah dan juga asma was sifat. Kita beriman dengan 4 benda. Wujud Allah, rububiyah hanya Allah, uluhiyah hanya Allah, asma nama-nama dan juga sifat Allah. Okey. Cumanya dalam matan ni syarah Syekh Muhammad bin Saleh dia kata Ibn Taymiyah hanya tulis dengan apa yang dia sifatkan pada dirinya. Jadi dia tak sebut pun apa tadi, dia tak sebut wujud Allah Ta'ala, dia tak sebut rububiyah, dia tak sebut uluhiyah, dia hanya pergi dekat asma pun dia tak sebut, dan dia hanya sebut sifat sahaja. Okey, jadi timbul persoalan, kenapa dia tak sebut asma, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah? Okey, kita tengok di sini hendaknya ada penambahan dan nama-nama yang dengannya Allah namakan dirinya. Kata Syekh, dia kata sepatutnya Ibn Taymiyah tulis kat sini al-imanu bima wasafa bihi nafsahu
wa bima samma bihi nafsahu. Sepatutnya ada satu lagi, wa bima samma bihi nafsahu, dan dengan apa yang dia namakan dirinya, sifat dan juga nama. Tapi Ibn Taymiyah tak tulis nama. Jadi kenapa? Jadi Syekh penulis ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah hanya menyentuh sifat saja tanpa menyebut nama. Bisa jadi kerana tidak ada nama kecuali ia mengandungi sifat, atau bisa jadi kerana perselisihan pendapat dalam masalah nama-nama Allah adalah perselisihan yang lemah, kerana ia hanya diingkari oleh kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang ekstrim. Jadi Syekh Muhammad bin Saleh kata, kenapa Ibn Taymiyah tidak menyinggung ataupun tidak sebutlah nama-nama ni? Sebab yang pertama, bila kita kata sifat, maknanya nama itu dia mesti dah termasuk dalam sifat. Bila ada orang nama dia adalah Karim, jadi dia mesti dah ada sifat, kan? Boleh tak nama dia Karim tapi dia macam mana sifat dia? Tak ada. Mata dia tak ada, telinga tak ada, kan? Kulit dia macam mana? Tak ada. Tak boleh. Dia mesti ada sifat. Jadi yang pertama tu mesti, sebab tu penulis tidak menyentuh tentang nama, sebab nama mesti ada sifat. Ataupun orang yang mengingkari Allah Ta'ala ini, nama-nama Allah ni dia tak sebut nama, kan? Dia hanya tulis sifat. Orang yang mengingkari nama ni adalah golongan-golongan yang ekstrim sahaja, seperti Jahmiyah. Jahmiyah menafikan nama-nama Allah, sebab bagi dia tak boleh, nama Allah yang ni tak boleh, dia tak boleh, tak sesuai dengan ilmu dia, akal dia tak sesuai. Sebab kalau nama macam ni dia macam sama dengan makhluk, jadi dia tolak nama-nama Allah Ta'ala. Yang tu golongan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Manakala Asy'ariyah Maturidiyah, yang kita biasa baca masa khutbah, kan? Berpeganglah kita dengan Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah di atas mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah ni semua. Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka mengisbatkan nama Allah. Dia orang isbatkan, dia orang tak nafikan nama Allah. Macam Jahmiyah ni dia nafikan tu. Geng ni Asy'ariyah Maturidiyah ini mereka Asy'ariyah Maturidiyah isbat, akan tetapi dalam majoriti sifat-sifat Allah mereka menyelisihi Ahli Sunnah wal Jamaah. Nama dia orang tapi sifat dia orang banyak berlainan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kata Syekhul Islam ataupun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dia kata tak, nama dia orang sifat dia orang banyak nafikan. Contohnya apa? Dengarlah, saya baru kali contoh, dengar, kan? Sami', innallaha sami'un basir. Allah itu mendengar dan melihat. Antara sifat Allah adalah sami', Allah dengar. Tetapi mereka tidak memahami dengar itu dengar. Dia orang akan takwil nama dia. Dia orang tak kata dia orang tolak, tapi dia orang kata dia orang tukar maksud. Yang tu itu maksud. Oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah tak sebut tentang nama, dia hanya sebut sifat. Sifat sahaja yang disentuh. Sebab nama majoriti terima, tapi sifat yang tu yang berbeza. Jadi akidah yang kita baca ni, Ibn Taymiyah dia banyak sentuh tentang isu-isu yang berlaku pada zaman dia. Dia sentuh tu, dia kadang-kadang dia tak sebut. Sebab tu kalau kita baca ni dia tak nampak mana tauhid uluhiyah, rububiyah, kita tak nampak. Sebab Ibn Taymiyah dia sentuh benda-benda yang menjadi isu pada zaman dia. Dan Masya Allah, kehebatan Syekhul Islam tu, isu yang dia sentuh tu sampai hari ni isu yang sama. Sebab tu sebahagian orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah menganggap kitab ni adalah kitab yang utama dalam akidah. Sebab isu yang dia sebut tu sama. Apa yang berlaku yang kita berselisih tu sama. Sama, itulah apa yang dia kata zaman tu macam tu, hari ni pun macam tu lah. Jadi kita ni tak naklah terlibat sangat dalam perbahasan-perbahasan ulama berkenaan dengan ilmu akidah ni, tetapi kita cuba cari jalan yang paling selamat. Jalan yang paling selamat. Okey, kita terus kepada fi kitabihi. Wa minal imanu billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Yang bawah sekali tu, surat 60, fi kitabihi, di dalam kitabnya.
Kitabnya bila disebut kitabnya, kitabnya maksud dia apa? Al-Quran. Al-Quran. Okey, di dalam bab ini dia ada 5 pembahasan ataupun 5 perkara yang kita kena clear. Tuan-tuan tengok muka surat 61 tu. Pembahasan pertama, bila kita kata beriman dengan Allah seperti mana dia sifatkan dirinya dan seperti mana Rasulullah sifatkan. So ada 5 benda. Jadi benda yang pertama adalah bahawa termasuk iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang dengannya Allah menyifati dirinya. Hal itu kerana iman kepada Allah seperti yang telah dijelaskan mengandungi iman dengan nama dan sifat-sifat Allah. Zat Allah menyandang nama-nama dan menyandang sifat-sifat, dan adanya suatu zat yang tidak memiliki sifat-sifat adalah suatu yang mustahil. Tidak mungkin ada zat yang sama sekali tidak memiliki sifat. Bisa saja benak membayangkan adanya zat yang bebas sama sekali dari sifat, akan tetapi ni salah ni, tak perlu baca. Okey, jadi dia nak beritahu tak payah. Okey, tak perlu. Okey, jadi kita tengok kesimpulan. Kesimpulan ni, oleh kerana itu beriman kepada sifat Allah termasuk beriman kepada Allah. Meskipun seandainya dari sifat-sifat Allah itu yang ada hanyalah bahawa dia itu ada dengan keberadaan yang wajib, dan ini adalah kesepakatan manusia. Berdasarkan kepada ini sahaja Allah pasti memiliki sifat. Okey. Jadi macam mana kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mungkin ada suatu zat ataupun suatu jiwa yang tidak ada sifat. Jadi bila kita beriman dengan Allah adanya zat, pasti ada sifat. Itu je dia nak beritahu. Jadi kita beriman tu macam mana? First kali, walaupun kita tak tahu sifat Allah, tapi kita beriman Allah ada sifat, sebab dia ada zat. Zat Allah itu ada, jadi pasti ada sifat-sifatnya. Okey, pembahasan kedua. Tak apa, kita baca dia punya ni je. Pembahasan kedua, bahawa sifat-sifat Allah termasuk perkara-perkara ghaib, dan kewajipan manusia terhadap perkara-perkara ghaib adalah mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa berpijak kepada apa pun kecuali dengan dalil. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Allah tidak disifati kecuali dengan sifat-sifat yang dengannya dia menyifati dirinya, atau sifat-sifat yang dengannya Rasulnya menyifatinya, tidak boleh melebihi Al-Quran dan hadis. Yakni kita tidak menyifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang dengannya dia menyifati dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Okey, kenapa kita tak boleh nak sifatkan Allah selain daripada apa yang dia sifatkan dirinya? Kita mandai-mandai cakap Allah Ta'ala tu dia cecenia, sedangkan Allah tak sebut. Allah SWT sebut di dalam surah Al-A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah yang Allah tidak menurunkan bukti untuk itu, serta mengatakan atas nama Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Allah mengharamkan kita kata tentang apa yang kita tak tahu pasal Allah. Jadi benda ni adalah benda yang besar. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Dalam surah Al-Isra Allah kata jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu terhadapnya. La taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Jangan kita rasa ataupun kita cakap. Jangan berpendirian macam tu, dan kita pun jangan cakap benda yang kita tidak ada ilmu, kerana pendengaran kita, wal basar, pandangan kita, wal fuada, dan kita punya fikiran, fuad, kullu ulaika, dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Allah Ta'ala akan tanya balik semua benda yang kita buat. Okey, contoh, penulis bagi contoh pada muka surat 63 tu.
syurga, dia bagi contoh syurga macam syurga Allah Ta'ala kata dia akan bagi syurga boleh tak kita sifatkan syurga itu benda yang kita tak tahu? Tak boleh sebab dia adalah termasuk perkara-perkara ghaib. Jadi kita hanya sifatkan syurga itu seperti mana yang Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran Di syurga ada buah-buahan yang tu Allah bagi tahu. Ada pohon kurma, yes, dia 5 ranjang-ranjang. Ranjang-ranjang ni katil lah. Katil kita akan duduk esok baring kan, macam muttaqiina fiha 'alal ara'i kita akan baring, kita akan duduk tu buak-buak. Jadi kita hanya cerita benda-benda yang ada gelas-gelas dan bidadari tapi kita tidak mengetahui hakikat. Jadi kalau syurga sahaja kita tak tahu, bagaimana kita nak cerita tentang Allah Azza wa Jalla? Jangan kita kata tentang Allah apa yang kita tak tahu. Contoh yang lain juga, muka surat 63 tu dia bagi contoh lain manusia mempunyai roh dan dia tidak akan hidup kecuali dengannya. Jadi kalau kita orang tanya tentang roh dalam badan kita ni, kalau roh tu dibawa keluar, kita akan terkulai. Macam mana roh tu? Kita pun tak boleh nak sifatkan. Benda yang paling rapat dengan diri kita pun kita tak tahu. Macam mana kita nak sifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingat sampai sini dulu kot tuan-tuan Ponek nampak tuan-tuan hari ni. Mungkin ponek korban semalam kot kan. Tak habis semalam lah kan. Jadi semalam juga saya pun ada korban di kampung di sana saya punya bahagian tu. Jadi sibuk lah sikit kan. Haji Osman pun telefon, esok ada tak? Okey lah, on je lah. Walaupun saya rasa macam nak cuti je kan, ponek rasa tapi Alhamdulillah saya datang, tuan-tuan pun datang InsyaAllah tuan-tuan Jadi saya minta maaf kalau ada salah silap, sebab perbahasan ni sebenarnya tinggi. Dia macam macam ilmu falsafah sikit-sikit dah kan? Dia macam ponek sikit dah dengar Lepas tu banyak pula domernya kan, dia akan ianya kan. Jadi ponek lah sikit dengar. Tapi insyaAllah kita cuba permudahkan. Kita nak belajar akidah ni bukan kita nak payah-payah kan. Kalau kita pergi kepada mazhab-mazhab yang saya sebutkan tadi, lagi susah. Jadi yang ni pun ditulis kadang-kadang untuk menjawab golongan tu. Sebab tu kena nampak macam payah sikit. Sebenarnya tak payah. Akidah ni tak payah. Difahami oleh seorang profesor di universiti dan difahami oleh petani-petani di kampung pun faham akidah. Jadi cuma kita belajar ni, kita nak menambahkan sikit kita punya pengetahuan. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alna hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.